Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Aikal bin Zarul Nizam dan saya akan menerangkan bahagian sinopsis tentang Air Force The Movie. Air Force The Movie merupakan sebuah cerita yang mengisahkan beberapa anggota tentera yang terlibat dengan misi khas di kawasan yang bernama Namburi. Skuad ini diketuai oleh Kapten Adib. Ketika dalam perjalanan pulang, pesawat mereka ditembak jatuh oleh pengganas Namburi. Maka selepas insiden itu, peperangan berlaku kerana pergolakan yang dimulai oleh pengganas Namburi kerana sifat cemburu yang menguasai mereka. Assalamualaikum, nama saya Alia Syazli binti Zulkifli. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan cerita Air Force The Movie Selagi Bernyawa. Air Force The Movie Selagi Bernyawa ialah sebuah filem aksi tentera Malaysia 2022 yang diterbitkan bersama oleh Zulkarnain Azhar dan Frank C. Air Force The Movie Selagi Bernyawa berlatarkan negara fiksyen Namburi yang sedang dalam bergolak. Pasukan Khas Udara Pascal yang diketuai oleh Major Adnan telah ditempatkan di sana sewaktu misi kemanusiaan. Sekumpulan pegawai dan anggota pasukan Khas Tentera Udara Pascal bersama penumpang awam yang terkandas di Namburi selepas A400M yang mereka naiki ditembak jatuh oleh militan utara Namburi. Ketika gejatan senjata hampir berakhir, mereka bersama kaki tangan misi kemanusiaan dan orang awam menjadi yang terakhir meninggalkan negara tersebut. Selepas kejadian itu, tentera udara membangunkan pelan penyelamat untuk mereka. Assalamualaikum, nama saya Kamila binti Suhaimi dan saya akan ceritakan kelestarian yang ada dalam movie ini. Pertama sekali, kita akan analisis watak dan perwatakan. Kita ada watak protagonis iaitu Major Aznan atau dikenali sebagai Legend. Dia merupakan major pasukan. Legend ini ialah seorang cekal dan tabah. Dia terkorban akibat menarik perhatian pasukan musuh dan menyelamatkan pasukan yang lain. Yang kedua, kita ada Kapten Adib atau Rock. Rock merupakan ketua pasukan. Dia seorang yang mendengar kata dan tabah. Dia juga menghormati keputusan majornya dan dia juga membuat keputusan dengan pantas selepas kematian Major Adnan. Ketiga, kita ada Zafran. Zafran atau kod namanya Mantis. Mantis seorang juruterbang yang terbaik yang ada. Dia yang pertama melaporkan diri dan dia juga yang membuat rancangan misi untuk menyelamatkan pasukan Malaysia dengan segera. Dan seterusnya kita ada watak antagonis iaitu militan utara Namburi. Dalam peperangan, mereka dinampakkan sebagai kejam kerana membunuh wanita dan kanak-kanak. Dan dia juga ada hasrat dengki kerana pasukan Malaysia menghantar bantuan hanya untuk selatan Namburi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hasif Ahmad bin Ahmad Fitri dan saya akan menerangkan tentang bahagian seterusnya untuk ketelestarian etika dan adab bagi filem Air Force. Ianya terbagi kepada 3 bahagian iaitu analisa gaya visual filem, tanggungjawab seorang beragama Islam dan tanggungjawab sosial. Untuk bahagian analisa gaya visual filem, bahasa yang digunakan dalam filem tersebut sebahagian besar ialah bahasa kebangsaan iaitu bahasa Malaysia. Bahasa seterusnya ialah bahasa Inggeris dan juga selengar ketenteraan memandangkan filem Air Force ini ialah filem yang berunsur ketenteraan. Dan untuk bahagian kedua bagi analisa gaya visual filem, pemakaian. Sebahagian besar filem ini memperagakan pakaian ketenteraan dan pakaian orang awam serta pakaian operasi ketenteraan. Tetapi kebanyakan pakaian ketenteraan ialah pakaian yang direka khas bagi diterapkan untuk filem Air Force tersebut. Seterusnya ialah tanggungjawab seorang beragama Islam. Dalam filem ini, ia menunjukkan bahawa seseorang itu perlu sentiasa berdoa kepada Allah SWT dan juga sentiasa berharap kepada Allah SWT. Kerana apabila dilanda kesusahan dan menghadapi ujian, kadang-kadang tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan kecuali berdoa dan berharap kepada Allah SWT, dan ia menjadi contoh yang baik kepada kita. Dan seterusnya ialah tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial dibagi kepada 2 iaitu organisasi
dan juga kekeluargaan. Bagi organisasi, ianya dapat dilihat dalam babak bermain rugby, di mana terdapat keharmonian di dalam organisasi ketenteraan, di mana pelbagai kaum beriadah bermain rugby sebelum menjalankan tugas mereka. Seterusnya ialah kekeluargaan. Bagi unsur kekeluargaan, kita dapat lihat di mana watak Paku dan Legend sebelum mereka bertemu dengan kematian mereka memegang sebuah memento yang mengingatkan mereka kepada anak mereka. Mereka bermotivasikan dalam perjuangan tersebut dengan mengingati kepada anak-anak mereka. Sekian saja daripada saya dalam bahagian ketelestarian. Terima kasih. Kesan peperangan dalam filem Air Force Selagi Bernyawa. Menerusi filem ini, dapat melihat bagaimana tentera mengalami emosi mereka dan tekanan dalam medan perang yang menyebabkan sebahagian dari mereka bertindak secara tidak menentu. Perang saudara antara Utara Namuri dan Selatan Namuri menyebabkan ramai yang terkorban. Disebabkan Malaysia hanya menghantar pasukan khas dalam misi bantuan kemanusiaan kepada pihak Selatan Namuri, Utara Namuri berasa tidak berpuas hati dengan bantuan yang disalurkan. Maka mereka menembak jatuh kapal pesawat yang dinaiki oleh pasukan pasukan yang menyebabkan mereka terkandas. Ini menyebabkan misi bantuan kemanusiaan ini terhalang kerana berlakunya peperangan saudara antara pihak Utara Namuri dan Selatan Namuri. Selain itu, kesan peperangan saudara ini dapat ditunjukkan oleh watak Major Adnan yang juga turut terkorban dalam pergelutan antara pasukan Malaysia dan militer Utara Namuri kerana ditembak di bahagian kaki. Cabaran yang dihadapi dalam filem Air Force The Movie Selagi Bernyawa. Tanggungjawab seorang ahli pasukan Paskau Malaysia merupakan salah satu contoh cabaran yang sangat bernilainya bagi seorang rakyat Malaysia. Cabaran yang dapat dilihat oleh pasukan Paskau ini dapat dalam misi bantuan kemanusiaan di Namuri dan berlakunya perang saudara di antara Namuri Selatan dan Namuri Utara. Antara cabaran yang dalam filem ini ialah bagaimana Major Adnan merancang strategi dalam menyelamatkan anggota yang masih bergelut di antara pihak Namuri Utara dan pasukan Paskau. Untuk mengelakkan beban kepada pasukannya, Legend menarik musuh lalu memberi peluang kepada pasukan yang lain untuk melarikan diri. Selain itu, watak Zafran juga menunjukkan cabaran yang dihadapi oleh pasukan Malaysia dengan mencadangkan rancangan misi yang terbaik untuk operasi menyelamat. Pesawat Zafran dikejar militer Utara Namuri dan berjaya ditumpaskan sekaligus mengelakkan jatuhnya bom terhadap pasukan Kapten Adib. Seterusnya kita akan lihat kepada pengajaran. Pengajaran kita terbahagi pada 3 iaitu masyarakat, keluarga dan agama. Pertama sekali dalam movie ini memberi impak kepada masyarakat ialah kita dapat tahu Malaysia tidak ketinggalan dan dalam mempersiapkan dan memiliki aset yang canggih serta pasukan pertahanan dan tempuh yang berkualiti dan terlatih. Kedua, dalam segi keluarga, movie ini dapat melahirkan rasa syukur kerana masih hidup dalam negara yang harmoni tanpa peperangan di dalam negara sendiri. Dan yang terakhir, dari segi agama, kita dapat tahu Malaysia merupakan agama Islam, tetapi bagi penduduk Malaysia tidak dilarang sama sekali untuk menganut agama lain kerana Malaysia mengamalkan saling menghormati sesama sendiri dan tidak kira kaum atau agama, mereka masih lagi dapat bertolak ansur. Nama saya Muhammad Syakir Aiman bin Johan. Kesimpulan daripada filem Air Force Selagi Bernyawa adalah penghormatan kepada keberanian,
pengemadan dan kesatuan dalam menghadapi situasi krisis. So, filem ini menampilkan anggota pasukan skuadron pertolongan yang berjuang melawan perang saudara dan mencari orang yang hilang. So, dalam filem ini terlihat bagaimana para anggota askar menunjukkan keperwiraan dan ketabahan mereka dalam mengharungi berbagai rintangan dan tentangan dalam menjalankan tugas mereka.